Okey, salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Fu Xiaoping dari Sekolah Menengah Pakuk Bawut Sarawak, dan saya rasa sangat bertuah kerana Cikgu Fu sudi meluangkan masa berkualiti bersama saya menjalankan temu bual bagi membantu menyiapkan tugasan khusus SJHSK 3223 iaitu Sejarah Lisan. Dan sebelum ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olivia, pelajar dari IPG Kesah. Okay. Hai Olivia, selamat petang. Selamat petang, Cikgu. Okey, Cikgu, sebelum ini saya pernah mendengar bahawa Cikgu telah memperoleh anugerah Perkhidmatan Cemerlang iaitu APC sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2006, 2016 dan tahun 2022. Jadi apa yang saya tahu tentang APC adalah seseorang pegawai perkhidmatan awam perlu dinilai layak berdasarkan pencapaian kecemerlangan luar biasa dalam tugas rasmi yang diamanahkan serta aktif dalam pelibatan dan memberikan sumbangan di luar tugas rasmi. Jadi saya ingin tahu apakah kegiatan atau sumbangan yang telah dilakukan oleh cikgu dalam sekolah. Bolehkah cikgu perincikan? Boleh. Sebenarnya saya mendapat 3 kali APC daripada sekolah yang berlainan lah. Yang ada 2 kali itu dari sekolah yang sama, iaitu masa sekolah yang sekarang, SMK Pakuk. So untuk yang tahun lepas, saya mendapat APC sebab saya memenuhi kriteria untuk mendapatkan anugerah ini. Yang dari pertama dari saya tugas rasmi untuk sumbangan kepada sekolah ialah Ketua Panitia Matematik di sesi petang. Yang lainnya ialah AJK Majalah, guru kelas, guru disiplin dan warden asrama. Manakala dari segi core curriculum, saya juga guru penasihat sebagai guru pertolongan cemas dalam Persatuan St. John Ambulance. Untuk kelab pula, saya aktif sebagai ketua untuk kelab bahasa Cina, di mana kelab ini saya membawa keluar aktiviti yang agak menarik lah, di mana pelibatan belajar sangat bagus dan sangat positif. Dan selain daripada itu, untuk aktiviti co-curriculum yang di luar, contohnya NASA Space Challenge, untuk Kangaroo Maths, semua tu, dan untuk pembuatan video anak ABC, semuanya ada mengikut peringkat lah. Ada yang peringkat negeri, ada yang peringkat kebangsaan, ada yang peringkat antarabangsa lah. Yang itu untuk bahagian core curriculum. Yang lain-lain ialah untuk sebagai penyeras kepada sekolah, di mana untuk tugas ini dia agak melibatkan keseluruhan sebagai untuk perancangan, di mana dia melibatkan plan teknikal dan strategi sekolah. Yang ini dia melibatkan 4 aspek utama lah. Saudari Olivia boleh merujuk dekat internet apa itu bahagian keempat. So mostly dia berkaitan dengan pengatua lah, kepimpinan pengatua, PTPC guru, respon pelajar dan co-curriculum. Saya rasa ini adalah pelibatan yang saya dapat buat di peringkat sekolah, di mana di luar tugas rasmi secara di luar saya melibatkan diri dalam PIPG dengan keagamaan lah. Untuk maklumat saudari Olivia, saya seorang penganut agama Buddha. Itu saja. Okey, jadi saya nak tanya cikgu, apakah tugas sebagai seorang ketua panitia matematik sesi petang dalam sekolah? Apakah tugasan yang perlu dilakukan? Okay, sebagai ketua panitia, dia lebih kepada akademik. Of course, kita akan melihat dari segi, kalau sebagai seorang panitia, kita perlu merancang. Selepas merancang, kita melaksana. Selepas melaksana, kita akan menilai. So, apa yang kita merancang dengan melaksanakan atau menilai lebih kepada pemantauan PTPC lah. Iaitu dari aspek macam mana kita mengajar dalam kelas, macam mana sistem pembelajaran murid kita. Dan selain itu juga dia melibatkan perancangan seperti perancangan subjek tahunan, harian, dan semua ini kita perlu ada satu rancangan yang sempurna. Dan dalam program ini akademik, cikgu perlu memastikan program PLC diuruskan dengan sempurna supaya akademik sekolah dapat ditingkatkan. So ini bahagian panitia.
Oh, okey. Jadi saya nak tanya cikgu, apakah kaedah pemantauan PDP yang pernah dilakukan oleh cikgu dalam bilik darjah dan apakah tujuan cikgu ingin laksanakan kaedah PDP tersebut? Sebenarnya untuk sistem pendidikan sekarang, kita lebih kepada bahagian yang ke arah menasaskan pelajar. Apa maksud dengan pembelajaran mengasaskan pelajar ialah pelajar sendiri perlu hands on dan dia perlu buat perancangan. So ini untuk yang pelajar yang cemerlang pada masa hadapan. Maksudnya Malaysia ingin melahirkan pelajar yang berciri-cirikan STEM. So untuk itu kami sebagai cikgu terutamanya guru maths, kami perlu memikirkan pelbagai kaedah penyampaian PTPC kami. Okay, yang paling berkesan ialah kami akan meminta pelajar menjawab soalan penyelesaian masalah sendiri atau secara berkumpulan. So ini memang sesuai dengan sistem pendidikan kita sekarang dan mengikut market yang ada lah. Okay, contoh yang saya dapat berikan ialah untuk bahagian guru, kami ada satu program yang khas nama sebagai PA Coaching, di mana kita akan membantu seorang guru baru atau guru yang lain untuk mengajar PTPC-nya lebih berkesan bila seorang guru memasuk kelas, menilai PTP dia dan akan berbincang mendapatkan cara yang lebih sesuai lagi supaya kaedah kita ditingkatkan dan kefahaman pelajar dapat ditingkatkan juga. Okay, itu yang kami bagi contoh di bahagian peer coaching. Okay, itu salah satu contoh lah, Saudara Isabel Rivia. Okey, faham cikgu. Jadi saya nak tanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh cikgu sepanjang memegang jawatan sebagai Ketua Panitia Matematik? Jadi apakah tindakan lanjutan yang cikgu ambilkan untuk mengatasi masalah tersebut? Okay, sebenarnya kalau disebutkan perkataan panitia, dia merupakan satu grup, satu kumpulan yang besar, subjek yang sama, kita duduk bersama. So untuk yang cabaran yang saya hadapi sepanjang saya sebagai seorang ketua panitia ialah kerjasama. Kerjasama dari semua pihak guru sangat-sangat penting. Kerana apa? Sebab benda itu perlu dirancang seperti yang saya kata tadi. Kalau tidak dirancang bersama secara berkumpulan, maka benda ini akan lebih kepada yang keputusan amat kurang baik lah sebab tak ada perancangan yang rapi. Okay, yang kedua, daripada cabaran saya juga sebagai panitia sebab subjek matematik ini merupakan subjek yang agak sukar bagi dikuasai oleh pelajar sekarang, terutamanya kawasan negeri Sarawak yang di luar bandar. So, benda macam ini kami perlu merancang dengan baik. So, untuk itu boleh dikatakan kami terpaksa mencari bahan-bahan yang lebih sesuai dengan tahap pelajar. Kalau tak sesuai, pelajar tidak akan menyukai subjek ini. So, itu cabaran yang kami sangat besar. Okey, barulah saya sekarang tahulah apakah kepentingan panitia mata pelajaran dalam penambahbaikan kualiti akademik dan membantu ke arah pembangunan kurikulum di sesebuah sekolah. Jadi saya tahu kan cikgu juga sebagai satu AJK majalah sekolah. Jadi apakah kriteria dalam membuat satu majalah yang berkualiti dan menarik? Untuk bahagian majalah, yang menarik, of course, pelajar lebih suka gambar. Kita perlu memikirkan macam mana penyusunan gambar kelas atau gambar yang lain berkaitan dengan kurikulum ke, dan hasil karya pelajar juga. Dan kita perlu fikirkan macam mana menggunakan kos yang ada untuk menghasilkan majalah yang lebih berkualiti. Paling utama majalah tujuannya ialah untuk mentinggalkan kenangan kepada pelajar. Pada masa yang sama juga kita menghargai pelajar tingkatan 5. So maka untuk bahagian tingkatan 5 kami akan khas ruangan tersebut supaya mereka lebih minat untuk datang ke sekolah dan lebih sayang kepada sekolah. Okay, itu tentang majalah. Okey, jadi saya pun tahu lah cikgu pun sebagai seorang guru kelas. Jadi bagaimana cikgu memastikan pelajar cikgu sentiasa hadir ke kelas pada setiap hari?
sebab mungkin pelajar tersebut berhadapi dengan pelbagai situasi yang mungkin faktor masalah keluarga ataupun pengaruh rakan sebaya yang suka pentas sekolah. Untuk guru kelas memang agak mencabarlah sebab kita menghadapi pelbagai jenis pelajar. Untuk yang saudari kata tadi pasal ponteng kelas ke ponteng sekolah, kami akan menelefon pihak ibu bapa untuk memastikan apakah sebab ketidakhadiran pelajar tersebut. Jika tidak ada sebab, kami akan buat sedaya upaya hantar mesej melalui WhatsApp untuk mendapatkan sebab-sebabnya. Jika berterusan, contohnya ponteng berlanjutan, kami akan membuat laporan khas kepada PKM dan PKM akan membawa kaunselor buat program chatna terhadap pelajar tersebut. Untuk bahagian isu lain, yang masalah lain macam kes bully ke, kes yang contohnya pengaruh oleh rakan sebaya, sama juga. Kami juga akan membawa kes ini perlu peka lah dan berjumpa dengan kaunselor dan guru disiplin, ketua guru disiplin untuk menyelesaikan masalah ini. So ini agak penting sebab segala apa yang kita ambil tindakan perlu berfikir secara rasional dan secara boleh dikatakan rasmi dan dia perlu dirahsiakan. Kalau tidak, emosi pelajar akan terganggu. Okey, faham cikgu. Jadi saya pun tahu macam pelajar kan sekolah menengah, mereka kebanyakan berada di peringkat remaja. Jadi mereka mungkin akan terdenda dengan pelbagai jenis gejala sosial. Jadi saya nak tanyalah, cikgu sebagai seorang guru disiplin, bagaimana cikgu menangani masalah tersebut untuk mengurangkan masalah disiplin pelajar? Untuk yang disiplin, kami akan first kena pasti pelajar yang bermasalah dulu dan kami akan guna cara slow talk dan mengenal pasti apakah faktor sebenarnya. Jika perkara ini melibatkan masa yang agak panjang, sebagai guru kelas ke guru disiplin, kami akan memanggil kaunselor sekolah yang bertauliah untuk berbincang bersama. Sama ada boleh dibuatkan kaunseling secara individu ataupun secara berkumpulan. Di mana di sini kami guru disiplin akan berbincang dengan kaunselor apa cara yang paling sesuai. Sebab saudari Overibia pun faham, saya mengajar sekolah menengah, pelajar dia lebih kepada remaja. So dia perlu slow talk, tak boleh yang secara kekerasan. So di sini kami perlu menggunakan pelbagai cara. Lebih kepada cara ialah mendengar apa masalah dulu, baru mengambil tindakan. Itu yang paling penting. Okey. Cikgu, saya tahu semua guru tu dia kena wajib melibatkan diri dalam 3 jenis aktiviti kokurikulum, iaitu sukan permainan, unit beruniform dan kelab dan bersatuan. Jadi apakah tanggungjawab guru sebagai guru penasihat dalam mengurus dan menyeralas kegiatan setiap bidang kokurikulum? Sebenarnya guru penasihat untuk kokurikulum sama juga dengan seperti ketua panitia. Cuma program itu dia bukan lebih banyak kepada akademik. Dia lebih mewujudkan progres kemejadian seorang pelajar mengikut potensi dia. Ada pelajar dia lemah dalam akademik tapi tak semestinya dia lemah dalam sukan ataupun jenis bakat yang lain. So, melalui program kokurikulum ini, sebagai seorang guru penasihat, kami perlu kena pasti aktiviti apa yang paling sesuai dengan pelajar yang pelbagai jenis aras. So, itulah sebab saya boleh memasuk pelbagai aktiviti yang berlainan supaya bakat pelajar itu tidak disia-siakan. So, itu yang perlu perancangan, pemerhatian, lepas tu kita perlu melaksana dan menilai. Yang itu paling utamalah. Okey. Jadi cikgu kan seorang ketua guru penasihat bagi Kelab Bahasa Cina. Jadi bagaimana cikgu memastikan kelancaran dan keberkesanan dalam operasi Kelab Bahasa Cina? Bagaimana cikgu memastikan jawatan kuasa yang terpilih dalam karangan murid dapat menjalankan tugasan dengan cekap, efektif dan sempurna? Okey. Untuk Kelab Bahasa Cina, saya sebagai ketua lah. So, untuk tahun lepas, sebenarnya saya guna cara
sistem kepimpinan yang berkesan. Untuk maklumat saudari Olivia, seorang pelajar sebenarnya juga seorang pemimpin. Cuma kita sebagai seorang guru, dia perlu macam satu perantaran kita melatih pelajar tersebut macam mana menjadi seorang pemimpin. So kita akan kumpulkan mereka mengikut bakat masing-masing, lepas tu memberikan contoh aktiviti. Mereka akan melaksanakan aktiviti itu atas bantuan saya ataupun guru penasihat lain. So untuk tahun lepas ramai pelajar saya dapat mengikutlah sebab saya membimbing mereka, mereka membawa aktiviti itu keluar dan saya juga suruh mereka buat pelbagai jenis aktiviti dan disiarkan dalam pelbagai jenis media sosial. Paling yang kami hebat sekali kami letak dalam Facebook, dapat ramai peminat lah untuk aktiviti kelab kami. So kalau saudari Olivia berminat boleh melaburi di FB nanti. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi, apakah aktiviti menarik yang pernah dirancang dan diadakan oleh pelajar Kelab Bahasa Cina? Untuk tahun lepas kami masa pesta Tanglong, kami ada pertandingan fashion yang Hanfu itu, yang Chinese traditional, pakaian traditional. Kami juga ada buat manisan Cina yang sebagai Tang Yuan, buat pada bulan 8. Kami juga ada buat perbuatan board untuk yang Dragon Boat, masa yang festival dumpling itu. Dan banyak lagi sebenarnya. So, pelajar saya tak pernah berhenti walaupun KK-nya sudah berhenti. Mereka juga masih terlibat menolong pihak sekolah mengadakan banyak aktiviti carnival KK. So, itu yang saya nampak kemejadian pelajar saya di sana untuk kepimpinan dan pelaksana. Pelaksana yang sangat baiklah walaupun usia mereka masih muda lagi. Oh, baik cikgu. Tadi kan saya ada dengar banyak kejayaan yang telah diperoleh oleh cikgu dalam kurikulum sama ada di peringkat sekolah, peringkat daerah ataupun peringkat kebangsaan. Salah satu ialah cikgu menjadi guru pembimbing kepada pendampingan video anak bijak laki cerdik di peringkat negeri. Jadi apakah konteks yang ingin disampaikan melalui video ini? Untuk video ini sebenarnya satu kempen khas daripada KPM lah. Dia nama sebagai Anak Bijak Lagi Cerdik APC. So untuk bahagian video ini, kandungan dia paling penting ialah kita nak menampilkan anak murid kita, dia memang bijak dan dia mesti cerdik. Maksudnya ialah pelajar tersebut bukan saja pandai belajar, mereka juga pandai bermawa diri. So dalam di sini video tersebut saya meminta pelajar saya tulis skrip sendiri dan dalam konten ceritanya, jalan cerita, dia membawa seorang pelajar daripada pelajar yang kurang baik dan menjadi pelajar yang cemerlang pada hujung video tersebut. So ini sebenarnya objektif video tersebut lah. So itu yang saya membawa pelajar. Mungkin dia boleh mendapat anugerah yang paling baik, tapi di situlah titik mulanya pelajar faham apa itu ABC. Okey, video ni memang bermanfaat lah kepada pelajar. Okey, saya pun tahulah selain cikgu sebagai guru pembimbing Kangaroo Max, cikgu pun sebagai guru pembimbing bagi NASA Space Challenge. Cikgu telah membawa pelajar cikgu dapat anugerah terbaik di peringkat antarabangsa. Jadi apa saya nak tanya cikgu, apakah konsep Galaxy Problem Solver ni dan apakah fungsi konsep ini? Okay. Saya perincikan sedikit. Okay, untuk bahagian Kangaroo Max, sebenarnya dia adalah satu kuis matematik yang lebih aras tinggi. Dan di mana dia agak sesuai dengan objektif KPM sekarang, melahirkan pelajar yang berotak ada STEM sikit. So yang kejayaan saya pada tahun lepas, ramai pelajar telah mendapat satu anugerah nama sebagai Honorable Mentions. Walaupun pendapat kami mungkin tidak seperti bandar, kami luar bandar, tapi bagi saya bilangan itu agak baik sudah banding dengan tahun-tahun lepas. So di sini pelajar saya semua mendapat sijil peringkat kebangsaan.
Manakala untuk NASA Space Challenge, dia sebenarnya adalah satu aktiviti kepada STEM juga. Di sini kita menampak konten NASA Space, dia adalah knowledge science, pengetahuan sains dan math pada masa hadapan yang sangat baik. Untuk bahagian yang macam saudari Olivia kata, apa itu Galactic Problem Solver? Galactic Problem Solver untuk mendapat anugerah ini bukan senang. Pelajar tersebut, peserta itu perlu mengikuti sebanyak 22 challenge yang dianjurkan oleh NASA Space dan dia mesti dapat poin yang sangat tinggi. Dan yang ini pelajar saya telah mendapat pada tahun lepas masa saya dapat anugerah APC ada seorang. Ini adalah peringkat antarabangsa. Untuk tahun lepas 2023, saya membawa mereka sekali lagi dan sekarang meningkat kepada 3 orang juga menjadi yang Galactic Problem Solver. So ini yang saya nampak kemejadian seorang pelajar. Yang paling best dalam park ini ialah yang saya nak share, pelajar saya bila mengikuti sedemikian, mereka tidak langsung rasa nervous, tidak rasa takut bila berhadapan dengan kayak ramai. Mereka senang saja nak buat public speaking. So inilah hasil daripada banyak program. So itulah sebenarnya yang kita mahu pada murid kita sekarang berani menambahkan diri. So saya rasa dua aktiviti ini sangat bermakna lah untuk pelajar saya. Okey, melalui apa yang cakap oleh Cikgu Fu, boleh saya dapati pelajar cikgu memang menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam kurikulum. Jadi saya nak tanya, apakah pandangan cikgu dalam murid tu dia sentiasa aktif dalam menyertai aktiviti kurikulum. Apa yang kelebihan yang mungkin mereka perolehi dalam menyertai aktiviti kurikulum? Bagi saya lah, paling saya nampak ialah keyakinan mereka. Itu poin yang saya nampak, keyakinan dari segi cara bercakap, keyakinan untuk menenangkan diri menghadapi masalah yang diberikan, dan dia rasa sangat ada yakin untuk membawa kawan dia menyelesaikan masalah yang diberikan. So di sini secara kita boleh nampak pelajar kita sudah dalam usia 15, 16 sudah tahu macam mana menyahut cabaran hidup mereka. Itu yang saya nampak hasil daripada semua aktiviti kurikulum yang saya bawa. Itu yang saya mahu sebenarnya. Sebab tanpa semua ini, pelajar kita tidak akan cemerlang dalam hidup. Itu saja. Okey, jadi saya nak tanya, apakah prinsip yang dipegang oleh cikgu untuk menjadi seorang pemimpin yang profesional dan berkomitmen? Maksud Olivia yang pemimpin itu pelajar ke sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru. Sebagai macam mana soalan tadi? Sila ulang. Menjadi seorang yang komited lagi? Dan profesional. Hello? Apa prinsip? Ya, dengar tak? Okey. Profesional. Okey. Oh. Ciri-ciri kan? Maksud Olivia. Ya, Yang ciri-ciri. perlu ada. Ya. Saya rasa seorang yang committed ialah kalau kita memang nak jadi seorang guru, kita perlu fikirkan kita ialah seorang pendidik. So di sana titik mulanya seorang pendidik, maka ciri yang kita perlu ada ialah kesabaran, keyakinan, pengetahuan yang luas, ketabalan yang sangat tinggi. So itu yang perlu ada pada seorang guru lah bagi saya. Okey, baiklah cikgu, saya dah dapat banyak maklumat yang tentang pengalaman dan sumbangan yang diberi oleh cikgu dalam tugasan rasmi. Jadi sekarang saya ingin tahu apakah sumbangan cikgu di luar tugas rasmi seperti aktiviti kesukarelaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan sebagainya lah yang dapat memberikan khidmat kepada komuniti. Saya akan tahu cikgu sentiasa menyertai persatuan atau aktiviti agama Buddha. Jadi saya nak tanya cikgu, apakah aktiviti yang telah dilakukan oleh cikgu lah dalam persatuan agama Buddha ni? Untuk bahagian aspek agama, saya terlibat aktiviti agama di luar lah.
biasanya. Kenapa saya mengikut aktiviti ini? Sebab saya lebih ke arah dengan ajaran Gautama dalam melaksanakan tugas kita setiap hari. Dan pada masa yang sama, saya mendapati semua ajaran daripada agama ini banyak membantu saya dari segi berfikiran, perancangan. Dan kita perlu berfikir bagaimana menyelesaikan masalah dengan ajaran agama yang ada. Dan seterusnya, saya menggunakan cara ini membimbing pelajar saya juga supaya lebih bersikap sopan, dapat berfikir secara rasional. So di sanalah saya membawa mereka pergi mengikuti keagamaan yang paling sesuai dengan mereka dan seronok. Okey, tahulah saya cikgu memang memberikan satu panduan kepada anak murid lah. Okey, jadi cikgu pun saya pun tahu cikgu mengambil jawatan kuasa dalam PIPG. Jadi bagaimana cikgu memastikan ataupun menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa pelajar supaya mereka pun peka akan tanggungjawabnya terhadap sekolah. Sebab kan mungkin kadang-kadang ibu bapa rasalah semua tugas menjaga anak mereka adalah tanggungjawab guru. Untuk bahagian PIBG, sebenarnya kami ada setiap tahun ada meeting 4 kali mesyuarat. So di sini kami akan mendengar masalah daripada pelajar, mendengar masalah daripada ibu bapa dan ibu bapa juga mendengar masalah daripada pihak sekolah dan guru-guru. So di sinilah kami akan membawa berbincang dalam mesyuarat. So di sana kami akan mencari jalan penyelesaian dia. Okay, untuk bahagian ini saya bagi sebagai contoh PIBG sekolah kami agak aktif. So masa MCO dulu, masa kita menghadapi KP dulu, kami membincang dengan pihak ibu bapa di mana latihan itu kami hantar kepada kampung, ketua kampung. Ini merupakan komuniti yang sangat kuat. So di sini hubungan kami dengan ibu bapa PIBG ini agak baik. That's why kami boleh susun mengikut kampung. So kami banyak membantulah menggunakan cara PIBG. So untuk sekarang walaupun tak ada PKP, apa yang kami berjaya dalam PIBG ini ialah ibu bapa sekarang faham pihak sekolah menghadapi masalah apa. Contohnya macam perabot tidak baik. So kami akan buat satu aktiviti gotong royong. Ibu bapa datang akan memperbaiki apakah perabot yang ada. Manakala ada yang tidak dapat datang, kami mengumpulkan dana membelikan perabot yang sesuai lah dengan bilangannya dalam sekolah itu. So ini adalah hubungan kami dengan pihak ibu bapa lah dalam PIBG. Okey, baik cikgu. Jadi saya nak tanya, apakah nasihat atau teguran yang boleh cikgu berikan kepada guru yang akan terlibat dalam sektor pendidikan APA ke-21? Untuk guru-guru yang masa depan, nasihat saya ialah sebagai seorang guru, kita perlu menyampaikan apa yang paling terbaik kepada murid-murid kita mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan untuk menjamin kualiti yang dihasilkan oleh KPM. Sebab benda ini semua dia agak sesuai dengan market Malaysia. So pelajar kita akan yakin dengan pendidikan Malaysia, maka mereka akan terus tinggal di Malaysia dan memberikan sumbangan kepada negara. So itu nasihat saya kepada guru yang masa depan lah. So kita perlu berusaha lebih supaya anak-anak murid kita menjadi lebih cemerlang pada masa depan. Itu sahaja. Baik cikgu. Ya, jadi kami juga akan cakna lah supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dari berbagai aspek lah. Okey, dan soalan terakhir adalah apakah objektif yang cikgu berhasrat untuk capaikan pada masa yang akan datang? Objektif maksudnya apa yang saya ingin harapkan lah. Yang saya harapkan ialah supaya pendidikan Malaysia lebih cemerlang dan memberikan kurikulum yang lebih boleh dikuasai oleh pelajar
dan konsep yang dihasilkan dapat disampaikan dengan lebih baik lagi, lebih jelas lagi dan lebih yakin lagi. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fu. Temu bual kita sampai sini saja ya. Okay. Bye. Bye Cikgu.